Okey, ini adalah power outlet. Rumah korang ada, rumah saya ada. Tapi korang tahu tak, ianya boleh menyebabkan kebakaran. Saya buat video ni sebagai sambungan video saya yang viral sebelum ni. Baru 2 hari lepas saya post, 6,000 share. View dekat 500,000 dah. Video tu memang hot. Ada orang setuju, ramai orang setuju, dan ramai orang tak setuju. Point dia, saya buktikan dalam eksperimen di mana kita tak perlu pun cabut kita punya plug ni kalau nak jimat elektrik. Cukup sekadar turn off. Tapi itulah, ada orang pula kata nanti kilat, ataupun kita punya setiap power outlet kita ni ada leakage, ada yang kata ada kebocoran arus. Yes, benda tu betul. Arus yang bocor ataupun senang cerita, ada elektrik yang terkeluar sikit walaupun kita dah turn off ni. Tapi untuk normal case, itu tak ada masalah. Sebab dia punya pembaziran dia tu, kalau kita nak kata nak jimat lah, sangat-sangat sedikit. Biasanya orang akan tunjukkan satu power outlet, extension ke apa kan. Ini ada multimeter, saya guna yang tak adalah mahal sangat, biasa je. Saya akan nak tengok dia punya voltage dia, tengok saya check voltage dia dalam, nampak? Ini masa turn off, voltage dalam 2.2 volt, 2.3, 2.4, 2.5 volt. Ni off, turn off tu ada voltage. Kalau turn on, saya dapat dalam 243 volt. Bila jadi macam ni, orang pun dah kata habislah bil elektrik rumah aku mahal sebabnya aku tak cabut plug. Ada lagi baki elektrik kat plug ni Voltage yang sedikit tu bukan pembaziran lagi. Pembaziran ni adalah tenaga. Sebab elektrik ni tenaga. Kita bayar elektrik dekat TNB disebabkan oleh tenaga. Kita guna tenaga daripada elektrik TNB. Itu yang kita bayar. Contoh sini saya ada bateri kecil ni, AA. Kita tengok dia punya voltage dia dalam 1.2, 1.3 lebih kurang. Bateri ni je dia punya voltage dia dalam 1.3 macam tu. Kalau saya pakai bateri lithium ion, sekejap. Bateri lithium ion saya ni, dia punya voltage dalam 4.2, 1.3, 4.2. Saya sentuh okey je, tak ada apa-apa pun. Adakah saya tengah menggunakan tenaga ni? Sebab kalau saya check dekat saya punya multimeter ni, saya akan dapat 4 volt, 1.3 volt. Voltage tidak membuktikan apa-apa. Sebabnya kita bayar bil ni sebab kita ambil tenaga daripada TNB. Tenaga elektrik, unit dia adalah watt, bukan volt. Rumus dia, saya dah ulang banyak kali. P sama dengan IV. P power, I current, V voltage. Anda katalah, kalau kita punya voltage dah tahu, current tak tahu, voltage 2.5 volt tadi kan. Kalau current tu keluar 0 ampere kali 2.5, 0 watt. Kita tak perlu nak bayar apa-apa pun. Anda kata 1 ampere kat sini, 1A kali 2.5, kita rugi dalam 2.5 watt. Jika voltage kita ada tapi current tak ada, kita tak perlu bayar sebarang bil tambahan. Bil kita tak naik pun. Tak ada penjimatan pun kalau kita cabut ni. Jika tiada current. Kalau standard kita punya leakage current tu, dia punya value tu dalam maybe lah kita ambil tinggi sikit dalam 0.08. Sikit je kita kena bayar bil. Berapa banyak? Tengok. Kita mulakan dengan voltage dekat rumah kita ni dalam 240 volt standard. Okey, naik turun sikit-sikit tu biarlah. Kita punya current yang kita bazirkan biasa untuk normal dalam 0.5 milliampere. Okey. Kalau peralatan yang besar sikit tu maybe leakage dia 0.7 milliampere. Okey, sekarang power yang kita bazirkan berapa? Okey, 0.5 milliampere. Kalau milli ni sebenarnya kita nak tukar jadi ampere tau. Kita alihkan titik perpuluhan jadi 0.0005 ampere kali dengan voltage kita 240 volt sama dengan 0.12 watt. Sekarang kita kira untuk kos 1 bulan. Pembaziran kita lah ni. 0.12 watt tadi kita kali dengan 24 jam sebab satu hari 24 jam kali dengan 30 hari sebulan sama dengan 86.4 watt jam. Setiap 1 kilowatt jam kita bayar dekat TNB dalam 23 sen lah lebih kurang. Kita kena kali je lah. Yang 86 watt jam ni kena tukar jadi kilowatt jam. 3 titik perpuluhan jadi 0.0864. Bolehlah 0.086 kali dengan 23 sen ni. Berapa dapat? Dalam 1 sen. 1.9 benda tu lah. Kita boleh anggap sebagai 2 sen lah. Dalam 2 sen setiap plug kita rugi duit sebulan.
Andai kata rumah kita komen besar lagi, sampai ada 60 plug kat rumah kita, kali je 60, dapat dalam RM1.20 kalau 60 plug ada kat rumah kita. Tapi kalau biasa maybe dalam 20 plug je lah saya rasa, dapat dalam 40 sen. Kalau tanya saya, kita boleh abaikan je benda ni. Sekarang kita tahu voltage kita 240 volt. 240 volt ni tinggi. Kenapa saya pakai bateri ni? Selamat je. Ini 1.3 volt saya boleh pegang, tak ada masalah. Saya pegang ni 4 volt, tak ada masalah. Tapi kalau 240 volt saya tak boleh short gitu je. Memang kejung saya. Tak boleh, kenapa? Sebab voltage dia tinggi. Semakin tinggi nilai voltage kita, semakin besar kemungkinan untuk elektron tu melompat. Contoh elektron yang melompat sini. Ni dapur rumah kita ni, kalau kita pakai bateri, kita nak hidupkan tu, nampak tek kan. Itu voltage tinggi tu. Kalau saya letak tangan saya, dia akan kena tangan saya. Ini voltage sangat tinggi tapi current rendah. Sekarang, kenapa ada orang kata, bang, bila saya cabut plug ni, saya punya bil elektrik turun banyak. Bila saya sentiasa pasang dan cukup sekadar turn off saja, bil elektrik saya naik. Kenapa pula macam tu? Dan ada ketika tu saya biarkan turn off, tapi saya punya plug ni terbakar. Ada cair. Ada orang tu cocok plug macam ni, turn off, tapi dia punya extension tu meletup. Ada yang TV rosak ke apa kan. Untuk normal plug takkan jadi macam tu, kecuali plug tu ada something wrong. Nak tahu something wrong tu, kita tengok dalam kita punya power outlet ni dulu. Okay, buka dalam tu, nampak kita ada lubang-lubang apa semua. Ni kita punya switch ni. Ini connection live kita, wayar hidup. Nampak wayar hidup tu akan connect pada switch, dan switch ni adalah mechanical. Nampak tu, kalau kita tolak switch tu, kita punya konduktor tu akan melekat. Maka lengkaplah kita punya litar kat sini. Okey, ini pula kita punya plug dengan power outlet. Nampak tu, dia punya kaki tu kita masuk kat lubang-lubang tu kan. Sangat-sangat penting untuk kaki-kaki dekat plug kita ni sentuh sepenuhnya pada konduktor dekat power outlet. Ini adalah mechanical kan. Benda ni bersentuhan, kita design supaya terminal dekat sini, outlet ni akan bersentuhan pada kita punya plug ni kan. Ini semua mechanical. Bila kalau kita dah selalu guna, cabut, pasang balik, cocok, cabut, cocok, cabut, banyak kali kita cabut, cocok, ada kemungkinan benda-benda yang besi-besi ni semua akan haus. Ada kemungkinan akan haus, dan maybe akan ada yang part yang patah. Sebab kalau kita sendirilah, jujurlah kita sendiri kan, kita nampak macam rumah kampung ke rumah lama-lama kan, tengok dia punya plug. Kadang plug tu dia punya depan ni dah retak-retak, dah pecah-pecah kan. Ada yang nampak kesan-kesan kotor-kotor. Lepas tu dia punya lubang-lubang tu macam ada kesan terbakar-terbakar sikit. Benda tu semua buatkan kita punya connection tu tak secure. Bila connection tak secure ni lah yang akan bahaya. Satu bahaya, boleh merosakkan kita punya equipment. Kenapa dia boleh rosakkan equipment kita? Sebab current tu kejap ada, kejap tak ada. Macam sentuh tak sentuh, sentuh tak sentuh, sentuh tak sentuh. Jadi kalau kita pakai barang macam komputer ke, pakai apa lagi mesin basuh ke, peti sejuk ke apa kan. Macam kan peti sejuk kita ada kompresor tu. Jadi kalau tak elok plug tu, kompresor tu kejap nak hidup tak dapat. Macam hidup, current tak cukup. Lepas tu pula current bersambung balik. Lepas tu tak cukup balik, lepas tu tersambung balik. Dia boleh cepat rosakkan kita punya kompresor. Kalau kita punya TV ke apa boleh rosak. Sebabnya TV tu nak hidup, dia ambil sedut current ni. Lepas tu dia punya sentuhan tu tak secure. Kejap ada, kejap tak ada, ada tak ada. Dia boleh rosak kat situ pula. Dia macam umpama ni lah. Contohlah kita start kereta kan. Kita ambil kunci, masuk, kita pun pulas. Cekek. Lepas tu tunggu sekejap, pulang balik. Contoh kan. Itu kalau yang normal. Cuba bayangkan, sebab kalau kita nak bayangkan sama dengan kita punya elektrik plug kat rumah kita ni yang tak elok kan. Bayangkan kalau orang tu ambil kunci, dia masuk dekat kereta dia, lepas tu dia macam ni. Lama-lama rosak tak kereta kita. Sebab kereta tu nak hidup, dia pergi matikan. Nak hidup, matikan. Nak hidup, matikan. Boleh elektronik, boleh rosak. Saya tak tahu apa kerosakan lain sebab saya bukan mahir kereta. Tapi ada potensi tak untuk kereta kita rosak? Main itu. Nampak? Itu satu risiko kalau kita guna outlet yang dah sudah bukan optimum dia punya keadaan dia. Kondisi dia dah tak elok. Ada problem. Jangan guna. Bukan bab jimat dah. Memang kalau kita cabut plug ni, memang akan jimat. Kalau plug tu ada masalah, kalau kita cabut memang akan jimat. Tapi bukan isu jimat sebenarnya. Isu keselamatan. Yang kedua adalah risiko kebakaran. Kenapa ada risiko kebakaran? Kebakaran datang sebab apa? Sebab haba.
nak terbakar, benda-benda tu nak terbakar, kena ada haba, kan? Dia mesti mencetuskan haba. Kat mana bila ada problem dekat outlet kita ni yang menyebabkan haba tu ada? Contoh, kita buat eksperimen. Ni bateri saya. Saya sambungkan pada saya punya clip wire saya. Kita tengok dia punya voltage bateri ni Tengok, negatif, hitam, positif, merah, dalam 4 volt lebih. Tak adalah tinggi sangat, 4 volt saja. Sekarang ini kita ada nickel strip. Saya sambungkan pada satu, saya ambil dekat negatif lah. Saya sambung kat negatif nickel strip ni. Positif pula saya akan sambung dengan paku. Okey, paku yang tajam ujung dia kan. Sekarang tengok, saya sentuhkan paku tu dengan saya punya nickel strip. Tu. Ada spark. Okey, itu kalau cepat. Kalau saya buat lama-lama sikit, nampak tu, dia punya panas sampai cair besi tu, disebabkan arus yang tinggi lalu pada sambungan yang kecil luas permukaan dia. Nampak tu? Hancur besi ni. Nickel strip hancur. Kat rumah kita 240 volt, current dia maybe boleh cecah sampai 15 ampere. Bayangkan power outlet kita ni bukan dalam kondisi yang terbaik. Lepas tu pula mana plug ni? Okey, boleh lah ni. Saya ada plug sini, power outlet sini. Bila connection kita tu tak betul-betul secure, tak betul-betul sentuh pada konduktor dekat sini, tak sentuh pada konduktor dekat sini, dia punya contact area tu, dia punya keluasan permukaan yang bersentuhan tu sedikit. Bila sedikit, dia macam paku ni lah. Paku kan hujung tajam, sedikit je bahagian kontak dia tu. Sama, benda yang sama berlaku bila plug kita ni ada masalah. Mungkin sudah haus ataupun dia punya switch dia ni tak berapa kena sangat. Sebab tu kadang-kadang kita nampak benda tu, lampu tu berkelip-kelip kan. Kalau kita goyang-goyangkan kita punya plug ni kan ada case, kita punya power outlet yang kita punya tekan macam ni, dia tak hidup, tapi kita kena goyang-goyang kan baru hidup kan. Itu semua berbahaya. Orang tak kisah kan benda tu. Padahal itu bahaya. Dia macam tak apa, ketuk-ketuk sikit je, ketuk-ketuk dah hidup. Dia punya kontak dia tu, dia punya sentuhan permukaan untuk sambungkan elektrik tu tak secure. Berbahaya. Dia punya luas keluasan yang bersentuhan akan kecil. Bila kecil, current lalu tinggi akan menghasilkan haba. Bila haba, bila panas, bukan dekat hujung ni je panas. Sebab besi tu semua, kalau contohlah kita ambil lighter kan, kita bakar kat hujung ni, tangan kita ni pun akan panas. Sebabnya besi, ikutlah tembaga ke apa dia pakai kan, ianya adalah konduktor haba yang baik. Bila contohlah dekat kita punya plug ni, bila dia panas kat hujung ni disebabkan oleh sentuhan yang tak secure, dia akan boleh buatkan tempat sini panas sangat. Dia boleh cairkan sini. Nampak tu ada hitam tu kan? Dia boleh cair kat sini. Ataupun dekat switch ni, kalau dia sentuh tak berapa rapat, dia akan panas kat sini. Maybe outlet kita ni boleh cair sampai short. Itu isu kalau panas dekat power outlet ni. Tapi ingat, kepanasan tu, haba tu boleh transfer dekat kita punya kabel ni. Bila kabel-kabel ni pun panas, dia punya penebat ni akan cair. Contoh kalau saya punya penebat ni, ini silikon punya, penebat yang silikon. Penebat silikon macam ni, dia boleh tahan hingga suhu dalam 200 darjah Celsius. Dia boleh tahan. Tapi lebih daripada 200 darjah Celsius, dia akan mula mencair. Bayangkan, ini dua-dua ni wayar ni mencair, tiba-tiba wayar ni bersentuh kat sini, short. Kalau dia tendang boleh tahan lagi. Kalau dia tak tendang, kalau dia tak tendang, besi-besi ni semua akan panas, benda ni akan cair. Lepas tu kalau wayar ni tersentuh dengan kita punya maybe bunga-bunga ke, kita punya kat rumah kita tengoklah atas kapet, contohnya kita punya extension tadi, kita letak atas kapet kan, wayar dekat situ panas, lepas tu mencair dekat situ, lepas tu pula terbakar, membuatkan kapet kita panas. Sampai satu tahap kita punya kapet terbakar, boleh menyebabkan kebakaran. Bila boleh merosakkan barang dan boleh mengakibatkan kebakaran, ada tak kita nak fikirkan sangat pasal jimat? Sebab tu eksperimen saya sebelum ni, saya lebih fokus kepada penjimatan. Sebab orang tu kata nak jimat kena cabut plug. Saya dah buktikan yang cabut plug tak jimat pun, kalau kita punya kondisi okey. Memang ada kondisi di mana kita cocok plug dan elektrik berjalan, tapi itu bukan normal, itu rosak. Bila berlaku kejadian macam tu, saya dah tak fikir pasal jimat dah. Saya fikir pasal keselamatan. Jangan langsung guna plug macam tu. Jangan terus guna plug tu. Bukan nak jimat dah, tak payah guna. Panggil technician datang repair, tukar plug tu semua. Untuk orang awam, maybe kita tak berapa nak faham sangat. Apa tu single phase, three phase, AC, DC. Itu maybe susah kita nak faham. Tapi saya mungkin boleh bagi beberapa tips untuk kita tahu bila mana kita kena panggil technician. Okey. Yang pertama, kalau nak tahu kita punya outlet ni okey tak okey, sistem wiring kat rumah kita okey tak okey, bila kita turn on, dia on. Bila turn off, dia off.
itu satu tanda ianya okey. Alright. Tapi andai kata kita turn on, dia on, kita turn off pun dia on, panggil technician. Bila kita guna outlet kita tu, mana tadi? Bila kita guna outlet kita ni, kita cocok sesuatu, sama ada on ataupun tak on, kita akan dengar bunyi macam halus je. Kadang bunyi tu kuat. Kalau bunyi tu kuat, itu for sure memang bahaya tu. Kalau bunyi dia halus pun still bahaya sebenarnya. Bahaya juga kalau bunyi dia macam kita rasa macam apa salah ada bunyi ni kan. Panggil technician. Lepas tu kalau kita turn on, off, kita terasa renjatan elektrik sikit kan, panggil technician. Okey, yang keempat kelima, ikutlah yang keberapa. Kalau kita ada lampu kat sini, tak kisahlah lampu dekat kita punya plug ataupun extension, kalau kita turn off, dia still ada lagi macam menyala-nyala sikit, nyala tak nyala kan, panggil technician, tukar juga tu. Kalau kita guna kita punya device kan, macam saya kata tadi, kita guna device ni, kita turn on, macam asal tak hidup, kita goyang-goyang sikit, baru hidup, panggil technician. Tu dah apa, 5-6 dah tips saya. Benda tu semua senaraikan, panggil technician. Saya harap saya punya video ni bermanfaat, sebab saya nak jelaskan yang hari tu saya nak buat eksperimen khas untuk nak tahu jimat tak jimat. Bila masuk safety ni, itu dah cerita lain sebenarnya. Cabut akan lebih selamat for sure. Tapi ingat, macam saya terangkan tadi, kalau terlalu banyak sangat kita duk contohlah ni, kalau terlalu banyak sangat kita pasang, cabut, pasang, cabut, pasang, cabut, lama-lama akan ada wear and tear. Dia akan makin lama makin haus. Dah lah kita cabut buka, semuanya ada force kat situ. Tepi tu terhakis lah, ada punya spring problem lah apa kan. Semuanya akan makin lama makin memendekkan usia kita punya komponen ni. Kita turn on off ni banyak kali pun lama-lama akan ada problem juga. Sebab tu kalau dah ada problem, kena tukar, jangan biarkan. Ada orang kata dengan saya, Malaysia ni dah ada sirim kan, bila ada lambang sirim ni, percaya je. Dia bukan masalah sirim tak sirim, bukan semua benda yang ada sirim bermaksud selamat, bukan. Sebab sirim ni hanyalah piawaian. Kalau dia buat barang tu melepasi piawaian sirim, okey, kita boleh agak yakin. Tapi bila kita dah guna lama, walaupun ada cop sirim ke apa, benda tu lama-lama akan itulah haus, rosak, ada kat situ, kena ada air ke, ada air dalam tu ke apa. Ada banyak kemungkinan lain untuk datangkan masalah ataupun risiko pada kita punya device. Okay, itulah, saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Okay, settle. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.